Salam community policing. Selamat petang dan selamat menjalankan kerja. Saya ingin menerangkan sedikit di mana konsep community policing yang kita lakukan. Community policing adalah satu konsep yang digunakan pakai oleh pihak orang ramai bekerjasama dengan pihak polis. Dan kita mempunyai konsep SARA dalam setiap community policing kita. Apa maksudnya SARA? SARA adalah daripada ayat satu konsep yang digunakan oleh orang-orang yang buat community policing, iaitu SARA adalah scanning. Kalau kita buat community policing, kita perlu mencari masalah sosial yang ada di setempat. Mengapa community policing itu penting? Kerana pihak polis mungkin mereka mempunyai anggota yang tak ramai. Jadi bila orang komuniti ni dia mesti tahu apa masalah di kawasan mereka. Katakan masalah mereka adalah curi motor, ataupun curi baju dalam, ataupun penagih dada, ataupun basikal lajak, ataupun motosikal yang bergerak secara liar dan rambang, ataupun ragut, ataupun samun, ataupun pecah rumah. So, komuniti yang di sana, dia dapat tahu masalah yang dia dihadapi. Dan apabila mereka berjumpa dengan pihak polis, mereka akan bawa masalah ni kepada polis. Itu maksudnya scanning. Kita kena tahu apa masalah yang mengganggu hidup kita di sesebuah komuniti yang paling penting. Seperti di Puchong, kami adalah kecurian motosikal. Itu adalah salah satu jenayah yang sering berlaku. Jadi itu adalah satu masalah yang jenayah yang kita harus dahulukan. Okey, selepas scanning kita dah kena pasti apa masalah dia. Kita dah tahu ini masalah adalah, katakan curi motor. Okey, curi motor berlaku di mana? Jadi macam mana kita boleh hadapi curi motor tu? Ataupun kita katakan pecah rumah pada siang hari atau malam hari. Jadi dalam konsep ini kita akan buat analyzation. Maksudnya kita analisa masalah tersebut. Mengapa kecurian ini berlaku? Di bulan berapa biasanya? Di malam hari atau di siang hari? Apakah ciri-ciri keselamatan yang ada pada rumah ataupun motosikal tersebut? Itu adalah penting. Lepas tu kita R itu adalah respon. Bila R itu respon adalah kita macam mana kita respon pada perkara ni. Maka tu polis akan membuat planning kita dengan penduduk macam mana kita dah mengurangkan jenayah tersebut. So di sini kita lihat tadi S adalah scanning masalah, A adalah analisa masalah, R adalah respon kepada masalah tersebut. Dan setelah 6 bulan kita tubuhkan ataupun 1 tahun kita tubuhkan community policing, kita akan lihat adakah kadar jenayah yang berlaku atau masalah yang berlaku itu, adakah dia menurun atau menaik atau naik dia punya jumlahnya. Sekiranya dia naik atau dia remain the same, maka itulah community policing gagal atau belum lagi berjaya. Maksudnya, kalau kita buat community policing ini, kita mesti ada satu konsep, iaitu SARA konsep. Scanning, analyze, respond, assessment. Nombor 2, kita menggunakan broken window theory. Broken window theory adalah satu yang digunakan dalam oleh cendekiawan Amerika. So broken theory maksudnya, kalau satu bangunan kita ada satu tingkap yang pecah dan kita biarkan tingkap itu pecah, ia adalah satu jemputan, invitation untuk lain memecahkan tingkap-tingkap yang lain. Ia adalah satu orang kata huraian masalah sosial.
Katakan kalau kita lombokkan sampah satu tempat, dalam 1 minggu lombokkan sampah tu akan bertambah dan tidak akan berkurangan kerana semua akan lombok di sana. Jadi community policing adalah satu konsep yang untuk membanteras perkara sedemikian. So kalau ada masalah kita kena selesaikan dengan cepat, tidak boleh tunggu-tunggu. Itu adalah konsep community policing bekerjasama dengan polis. Bukan hanya dengan polis, community policing perlu bekerjasama dengan semua authority, seperti PBT lah, seperti immigration lah, seperti custom lah, seperti pejabat kesihatan lah. Jadi community policing ini memainkan konsep yang besar dan dia perlu dilakukan di mana-mana tempat. Kalau di kawasan flat, kita tubuhkan community policing bukan saja untuk mengawal keselamatan, tetapi juga untuk melihat masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial ini masalah sosial ini adalah satu punca kepada jenayah. Dan kalau kita lihat dinding ada tulis apa ni, conteng-conteng lah. Kalau kita tak padamkan dia, tak cat dengan baik, dia akan menjadi jemputan atau pelawaan kepada orang lain untuk conteng lagi. Cuba tengok kereta yang tertinggal. Kereta tertinggal tepi jalan, besok akan hilang dia bertayar, lusa hilang steering, tulat hilang pintu kereta, lama-lama tinggal bangkai kereta saja. So ini adalah masalah-masalah sosial yang kita harus lakukan. Jadi community policing bukan saja ronda dan jalan. Ronda adalah bagus, tapi ronda adalah displacement of crime. Yang penting ini, mengapa kita buat community policing, ialah kerana kita nak mengukuhkan institusi kekeluargaan. Sekiranya anda lihat penjenayah tu, dia tidak akan menjadi penjenayah dengan semena-menanya. Dia tak akan jadi penjenayah semena-mena. Maka itu yang penting ialah bagaimana kita menyalurkan kasih sayang kepada satu keluarga, bukan kepada keluarga ibu tunggal. Kita jaga dengan baik, anak dia dapat belajar dengan baik, dapat makan dengan elok. Mereka akan lihat bahawa ada kasih sayang dalam negara kita. Mereka akan segan untuk melakukan jenayah. Mereka akan lihat bagaimana susah mak dia bertumpus lumus untuk jaga mereka. Jadi di sini adalah tanggungjawab kita untuk cuba memperbaiki kekeluargaan itu melalui kasih sayang, dan kita melihat bahawa kasih sayang ini akan mengurangkan kecenderungan untuk mana-mana pihak untuk melakukan jenayah. Dan di sini kita juga lihat bantuan-bantuan yang diberi bukan boleh menjayakan seseorang yang susah. Jadi bila dia berjaya, dia tidak akan buat jenayah. Jadi daripada kajian yang dibuat, kemiskinan itu ada impak kepada jenayah. Jadi community policing bukan saja ronda. Yang pentingnya ialah bagaimana kita menjaga kesejahteraan satu kawasan, kesejahteraan satu keluarga, supaya resentment, maksudnya tidak puas hati, kekurangan tidak puas hati, dan ini boleh membawa kepada kekurangan kepada kecenderungan untuk buat jenayah. Jadi pada semua ahli-ahli CP, saya harap jelas dengan penerangan saya bahawa community policing bukanlah untuk beronda sahaja, tetapi untuk memberikan kesejahteraan kepada komuniti, kepada keluarga, kepada negara, dan kita mesti bertanggungjawab untuk melakukan yang terbaik. Kalau ahli CP pun tak boleh buat disiplin dengan baik, maka saya rasa kita nak mengharapkan orang awam adalah sukar. Salam hormat daripada saya dan salam community policing. Semoga kita meningkatkan prestasi community policing